Oleh kerana itu, keperwiraannya seumpama kotak kertas. Orang Yahudi dapat melilit di sekelilingnya dan melaksanakan matlamat mereka. Kemudian mereka mengakhiri perancangan dan tipu daya pada pusingan terakhir dengan menghapuskan beliau, memecahkan negara dan memperolehi Palestin. Akhirnya dia masuk Palestin juga. No? Ustaz, PBB ada juga resolusi untuk kritik orang Israel. Ada. Berlambak tuan-tuan. Lebih daripada 20 saya kira semalam. Resolusi PBB yang mengkritik perbuatan jahat Israel terhadap orang Palestin. Ada, bukan tak ada. Tapi apa kesan resolusi tu? Sampai keluar daripada hantam orang Islam. Tetapi pokoknya resolusi awal itu, satu lepas satu tu, yang menghalalkan pemindahan besar-besaran, dalam resolusi tersebut dia kata apa? Buat partition antara orang Yahudi dengan orang Islam. Dan orang Yahudi Eropah yang kononnya dianaknya oleh Hitler tu berpindah ramai-ramai ke Palestin. Oh? Tapi tak apalah tuan-tuan. Wa yamkurullah. Depa merancang, Allah Taala merancang. Perancangan Allah terbaik. Biarlah depa berhimpun di situ, tak apa. Bukan kita tak apa lawan lah. Bermaksud tak apa depa berhimpun di situ. Esok Nabi Isa mai senang nak hantam sekali. Tak perlu carilah. Tu kita kata depa plan, tak apa kita pun, Allah Taala pun plan. Tapi perancangan Allah terbaik. Sama macam saya kata bulan lepas kan, depa buat nuclear reactor, mengkayakan senjata nuklear untuk nak tembak orang Islam lah kot. Negara kafir nak buat apa lagi? Kaya. Negara kafir ini banyak semua nuklear. Tetapi untuk maintain nuklear, mereka memerlukan air suling, air bersih yang sangat banyak. Bukan air laut lah, air bersih, air tawar yang sangat banyak. Hari ini berlaku climate change. Isu utama hari ini kemarau. Air bersih berkurang. So kalau mereka tak boleh maintain kuantiti air yang sepatutnya seperti mana yang ada pada reaktor nuklear hari ini tu, dia akan self explode. Senjata yang dia sangka dia nak tembak orang Islam, Allah Ta'ala boleh buat hanya dengan cuaca, tertembak dari dia sendiri. Jangan takut tuan-tuan, kita duduk dalam Islam, insya-Allah kebenaran dalam tangan kita, kemenangan insya-Allah berpihak kepada kita. Cuma kita nak join, tak mau join kemenangan tu. No? Kita nak bersama ataupun berkecuali. Baik. Oleh kerana itu, okey, sambung. Sultan Abdul Hamid kedua seumpama singa terhina yang terasing di pembuangannya, kekesalan memenuhi dirinya, kekecewaan dan rasa terhina menguasainya. Tuan-tuan, ini bahasa penulis lah, bukan bahasa saya. Kita tak sampai tahulah nak kata, cuma mungkin Arab sama Arab ni bahasa depa kasar sikit. Baik. Adakah niat yang baik dan jiwa yang sejahtera mendatangkan manfaat? Adakah keikhlasan yang mendalam memberi faedah? Jika tiada langkah waspada dan mengenali musuh, juga tanpa latihan untuk bertarung dengan realiti yang ada, adakah semua ini berfaedah untuk menghadapi dan mengatasi situasi sukar berhadapan insiden dan bencana terancam yang dilakukan oleh negara-negara besar dan kuasa besar luar sebegini? Dia kata, adakah berbaloi untuk kita garang tetapi dalam kita kosong? Macam itulah maksud dia. Kita mungkin kita berpendapat, at least dengan Sultan Abdul Hamid kedua, dia tak terima di peringkat awal, dia dapat delay lah orang Israel masuk, orang Yahudi masuk Palestin. Cuma Dr. Yusuf kata, biarlah bila dia dah larang itu, dia kena perkemah tentera dia. Biar larang tu berbaloi, jangan larang keras saja, lepas tu kena juga, kena kenali musuh. Pasal musuh ni dia sangat mengenali kita. Kajian mereka cukup panjang dan cukup lama, yang kita tak jangkau langsung. Yang kita tak jangkau langsung. Macam saya kata, Perang Dunia Pertama ni ada dua blok. Blok yang pertama ni Perancis, Britain, Amerika, Rusia, Itali. Sebelum berlaku Perang Dunia Pertama 1914 itu, sebelum tu zaman 1800 ni, 1879 dan sebagainya ni, 1776, berlaku revolusi besar-besaran di Amerika, di Britain, di Perancis, di Rusia. Berlaku revolusi besar-besaran untuk menumbangkan pemimpin dia. Habis tu lama, berpuluh tahun lepas tu, ada Perang Dunia Pertama. Rupa-rupanya negara yang revolusi ni duk satu blok, duk satu geng. Mana? Depa revolusi yang terpecah. Tetapi bila berlaku Perang Dunia Pertama, rupanya geng ni duk satu geng. Baik. Perang Dunia Kedua, Itali yang sepatutnya geng belah kiri, belah depa ni, pergi geng belah kanan. Dia pergi geng dengan Jerman. Baik.
Tuan-tuan tengok saya bagi contoh lah betapa telitinya perancangan mereka. Selepas Perang Dunia Pertama, geng mereka ni, blok mereka ni lawan dengan blok Jerman, Uthmaniyah kan, dengan Serbia, Hungary semua ni. Baik. Selepas tamat Perang Dunia Pertama itu 1919 itu ada Versailles Treaty, perjanjian Versailles Treaty, yang dalam isi perjanjian itu Jerman kena teruk. Dia kena bayar duit balik kepada pampasan perang kepada Britain dan France. Dia kena tak boleh mengadakan TUDM dengan TLDM, tak boleh. Dia tak boleh ada. Dia tak boleh ada kapal selam. Dan banyak benda dia kena buat. Yang perjanjian itu sangat berat sebelah. Tuan-tuan akan bertanya tak bila tuan-tuan baca sejarah ni, pasal apa perjanjian ini duk kena hantam Jerman seorang? Sedangkan Jerman geng dengan siapa? Masa Perang Dunia Pertama, geng Jerman adalah Uthmaniyah. Uthmaniyah tak kena pun. Sebab dia pun nampak dah Uthmaniyah kena buat apa, baru pergi dakwat. Dia tak ada dah lepas ni. Tunggu sat dah. Habis 1924 Uthmaniyah habis ya. Dia nampak dah, dia plan dah. Pasal tu dia keep on focus on Jerman. Sebab Jerman akan mencetuskan pula Perang Dunia Kedua based on Versailles Treaty yang tak adil tu. Dia nampak dah. Habis tu start pasal apa Itali boleh pergi belah sini? Pasal Itali di dalam perjanjian awal dia masuk lewat perang. France, pasal Itali bukan revolusi tu kan, dia geng lain tapi dia masuk. Dia dijanjikan tanah oleh Pakatan Yahudi ni. Tetapi selepas Versailles Treaty tak ada pun ruang yang Itali diberi tanah. Ghanimah tu Itali tak dapat. Itali bengang. Perang Dunia Kedua dia geng belah Jerman. Okey, tak apalah. Habis Perang Dunia Kedua, Rusia dapat ghanimah. Rusia geng belah sini, Soviet geng belah Yahudi ni. Dan dia dapat. Orang akan bertanya, pasal apa Itali peringkat awal dia sokong Yahudi, dia tak dapat pun seperti mana Yahudi janji. Tetapi Rusia dia sokong Yahudi, dia dapat. Soviet punya besar kerajaan lepas Perang Dunia Kedua kan. Pasal apa? Itu agenda Perang Dunia Ketiga. Dia nak wujudkan blok. Sebab tu hari ni kawan dia dulu musuh dengan dia sekarang. Pasal dia nak wujudkan blok. Dunia jangan aman. Selagi dunia aman, kita tak boleh sustain duit. Kita nak dunia bergaduh. Satu dunia mau bergaduh. Pasal tu orang-orang yang sebarkan mesej-mesej kedamaian, akhirnya orang ni mati misteri. Ya? Saya sebut benda ni mungkin tak ubah kenal di surau, tapi dengan orang muda dekat. Pasal dia yang tonton ni banyak orang muda. Tuan-tuan tengok Bob Marley, tuan-tuan tengok Kurt Cobain yang menyebarkan mesej-mesej kedamaian dunia ni. Apa seorang lagi nama dia apa? Michael Jackson yang menyebarkan benda-benda baik ni. Akhirnya orang menjadi jangan sebar kebaikan, jangan sebar kedamaian, jangan sebar bersatu padu. No. Sebab kita nak pastikan negara-negara dunia kena bergolak. Kena bergolak. Bila perang, dia beli senjata. Beli senjata, siapa togel senjata? Ya, syarikat mereka juga. Kok mana pun mereka untung. No? Daripada kepala sampai kaki, seorang trup US $17,000. Seorang. Berapa juta tentera dia ada? Dia pun marah sekali tu. No? Baik. Maka itu kita kena berhati-hati. Pasal tu hari ni tentera-tentera bukan Islam mempersiapkan tentera sungguh-sungguh. Tuan-tuan, kalau kita tengok sejarah Melayu sekalipun lah, tuan-tuan ingat tak lepas Portugis dapat Melaka, nah, kerajaan yang main tolong kerajaan Riau Lingga kan, Riau, kerajaan Riau, Raja Haji, bukan Raja Ali Haji. Raja Ali Haji tu cucu dia kan, yang Gurindam 12 tu Raja Ali Haji kan. Ni Tok Wan dia, Raja Haji, panglima besar lah, pahlawan Bugis, moyang pada Datuk Seri Najib lah kot. Datuk Seri Najib kata dia keturunan panglima Bugis. Dia lah kot kan, tak tahulah. Raja Haji ceritakan dalam catatan dia, Profesor Mak Rofah dedahkan surat dia tu. Dia kata wujudnya pengkhianat dalam pasukan Melayu tu sendiri. Bila Riau nak pergi serang Portugis di Melaka, bila Riau serang Melaka, maksudnya serang Portugis masa tu, berapa ramai yang backup Portugis, orang Melayu, dan menyusup masuk dalam tentera dia sendiri. Dia cerita dalam surat dia, bila tak kalau sahabat-sahabat dia semayang, masa sujud lama tu, kawan di sebelah bangkit tikam kawan di sebelah, Melayu tikam Melayu di belakang, mati kerana pengkhianatan dan kerana ketamakan kepada harta dunia yang semua tahu. Pasal tu bila main bab agama ni tuan-tuan, bersatulah kita. Bezalah warna apa pun, main bab agama bersatulah.